Pertama, rotan secara lembut. Bangsa berusia 10 tahun. Asingkan tidur mereka apabila mereka telah balik. Dan ini akan membentuk jiwa kepada anak-anak supaya berdisiplin. Pendidikan dan pembentukan sasiah. Tuan Yang Dipertua, kita tidak boleh menutup mata terhadap krisis moral yang sedang melanda anak-anak di sekolah pada hari ini. Kes buli, kes baru yang terogol, dan juga kes bunuh yang baru berlaku pagi tadi, menandakan betapa seriusnya cabaran akhlak dalam kalangan pelajar. Dalam semangat membina generasi masa depan, pendidikan bukan sekadar soal akademik, ia adalah soal pembentukan akhlak, sasiah dan disiplin. Sekolah mesti kembali menjadi tempat membentuk manusia, bukan sekadar melahirkan pelajar yang pandai menjawab dalam soalan dalam peperiksaan. Sehubungan itu, Siti Gading mencadangkan agar kerajaan menilai semula pelaksanaan hukuman rotan berdisiplin di sekolah-sekolah dengan garis panduan yang jelas serta berprinsipkan prinsip mendidik, bukan mendera. Langkah ini penting bagi membendung jegala buli berdasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad yang menyebut yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendidikan dalam Islam bukan sekadar mengajar ilmu dunia, tetapi membentuk akhlak, iman dan amal sejak kecil. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana pendidikan mesti bermula di rumah dengan penuh kasih sayang, tetapi dengan berdisiplin. Sabda Nabi SAW, perintahkan anak-anak kamu supaya mendirikan solat apabila mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka dengan lembut untuk mendidik apabila mereka berumur 10 tahun jika mereka meninggalkan solat, dan asingkan tempat tidur mereka. Perkara ini telah disentuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu pendekatan yang sangat bijak. Pertama, rotan secara lembut. Bangsa berusia 10 tahun. Asingkan tidur mereka apabila mereka telah balik. Dan ini akan membentuk jiwa kepada anak-anak supaya berdisiplin, supaya ada kasih sayang, ada kasih hormat kepada orang lain. Ini yang perlu kita lakukan. Saya sebagai guru 30 tahun, saya terlibat daripada tahun 87 sebagai guru disiplin dan sebagai pentadbir sehingga saya bersara. Hukuman rotan kepada murid dilaksanakan di dalam bilik pengetua dan berjalan sampai saya bersara atas pilihan untuk bertanding. Dan saya merotan pelajar-pelajar bukan sedikit, tetapi pelajar tidak pernah ambil tindakan cala kereta saya ke apa ke. Sebab apa? Saya buat tindakan berkenaan dengan cara hikmah, iaitu maknanya sebelum kita jatuhkan hukuman, sebelum kita rotan mereka, kita jelaskan kesalahan-kesalahan mereka, kita berikan kaunseling kepada mereka biar mereka sedar ini adalah kesalahan mereka yang mereka lakukan, supaya mereka sedar ini kesalahan dia. Dan kepada ibu bapa sebenarnya memahami konsep ini, sehingga kan ada satu kisah berlaku pada diri saya sendiri. Apabila saya ambil tindakan pada anaknya, bapaknya telefon hantar anaknya supaya hantar kau ke klinik untuk beri rawatan. Saya bawa balik. Bapaknya baru ni jumpa saya. YB, terima kasih. Anak saya yang cikgu rotan hari itu sekarang ni jadi kontraktor besar kerana kesedaran dia, kerana disiplin yang dibina di sekolah. Jadi ini perkara-perkara yang saya ingin ceritakan di sini sebagai pengalaman seorang guru, di mana rotan bukan mendera, tetapi rotan untuk mendidik. Dan inilah perkara-perkara yang sebenarnya menjawab kepada persoalan yang dikemukakan oleh Julutong dan juga Pasir Putih, bahawa kita perlu kembalikan balik. Usaha bukan untuk mendera, tetapi untuk mendidik anak-anak yang berada di sekolah, supaya kembali balik maruah guru untuk menegur, maruah guru untuk mendidik, bukan sekadar mengajar semata-mata ABC 1, 2, 3 alif bata, bukan berkata itu saja, tetapi untuk mendidik akhlak dan mendisiplinkan pelajar.